Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya pada petang ini. Kita nak sembang sikit lah. Pertamanya, kita nak bagi tahu baru-baru ini fitnah Cikgu Bat yang mengatakan ada unsur rasuah pada projek tempatan banjir. Ya, diviralkan, dia ambil gambar buat laporan polis, ya. Pelik juga, kira rasuah hantar kat polis. Itulah style Cikgu Bat kan. Kita kenal lama Cikgu Bat ni, orang panggil dia Cikgu Bird. Tak kisahlah Cikgu Bat ke Cikgu Bird ke, ya? Angry Bird ke, tak ada masalah kan. Tapi kita kenal Cikgu Bat. Dia pernah buat laporan polis kepada Azmin Semurid dulu, masih ingat tak? Dia pernah buat laporan polis kepada Zuraida, Azmin Semurid, rasuah terowong lah, pintu gerbang lah, macam-macam. Last kali makan kat tapak tangan Azmin. Itu biasa, itu style Cikgu Bat kan. Dia boleh buat laporan polis dan dia boleh buat tak kisah dengan report, janji dia boleh makan. Ini style Cikgu Bat. Kali ini dia silap bila dia membuat laporan polis tentang projek tempatan banjir yang dikatakan meningkat, ada unsur rasuah kan. Hari ini juga kenyataan daripada Menteri berkenaan Nek Nazmi mengatakan bukan saja meningkat, bahkan kos menurun dalam projek tempatan banjir dan tidak ada unsur rasuah. Dan Nek Nazmi kata dia akan dia bercadang untuk membuat laporan polis, ya, terhadap fitnah yang dikemukakan oleh Cikgu Bat. Tetapi Cikgu Bat ni pandai, ya. Jadi kalau nak kata di fitnah, Nek Nazmi kena tengok unsur fitnah itu ada atau tidak. Sebab Cikgu Bat ni pandai, dia cabar orang saman dia, tapi dia buat laporan kepada SPRM. Bila orang buat laporan pada polis, kalau dia buat laporan, kita tidak boleh saman dia, ya. Sebab dia membuat, dia kata saya tak salah, saya tak fitnah, saya cuma buat laporan polis je, kan, nanti saya ada. Maka sebab tu Nek Nazmi kata dia nak kaji sama ada boleh atau tidak dia ambil tindakan kepada Cikgu Bat. Sebab Cikgu Bat ni dia memang tiada dari segi bermain dengan persepsi. Kadang-kadang dia buat tuduhan, kemudian dia kata saya tak fitnah, saya minta siasat. Maka dia tak kena saman lah. Bila orang tak saman dia kata kalau betul kamu benar, kenapa tak saman saya? Wah, tengok style dia. Ini taktik dia, kita baca lah. Kita bukan baru kenal Cikgu Bat ni, ya? Dia keluarkan satu statement, kemudian dia kata saya cabar kalau saya tak betul, fitnah saman saya. Tapi bila kita buat kajian, orang tak boleh saman sebab dia buat laporan polis dan nak minta siasat. Kalau orang buat laporan polis nak minta siasat, bermakna kita tak boleh saman dia. Sebab dia tidak menuduh, dia cuma minta siasatan diadakan. Jadi kita nak Cikgu Bat kalau betul-betul anak jantan, buat tuduhan direct. Buat tuduhan direct. Katakan kepada Nek Nazmi ke, ya, kepada kerajaan telah pun melakukan amanah rasuah kepada tempatan banjir yang telah pun meningkat. Cakap, buat tuduhan direct kalau dia jantan lah. Tapi kalau sekadar kau buat laporan nak menyusahkan pihak polis, SPRM dan sebagainya, hanya nak dapat konon dia hero, dia lah yang berani mendedahkan. Dan walaupun yang bodoh ni kata apa? Dia kata betul Cikgu Bat tu terror lah, dia berani lah dia. Dia berani sebab dia benar. Kan, dia berani sebab dia benar. Sebab itu orang tak saman dia. Orang tak sama dia, maknanya apa Cikgu Bat cakap tu betul lah, ya? Jadi kita kena faham, ya? Bila dia buat laporan, dia minta siasatan diadakan, kita tidak boleh saman dia, ya? Dia buat laporan tu hanya nak menimbulkan persepsi kononnya memang berlaku amanah rasuah. Kita nak saman tak boleh, sebab dia minta orang siasat. Takkan kita nak minta pihak berkuasa siasat, ya, menjadi satu kesalahan bagi kita. Tak salah saudara, ya? Tapi kalau dia rasa dia betul, kalau dia rasa dia benar dan dia dapat bukti jelas berlakunya rasuah, ya, buat apa nak siasat? Ya, buat apa nak minta polis buat laporan polis? Buat nyatakan tuduhan, ya. Dah buat laporan polis tu, nyatakan tuduhan. Kalau Cikgu Bat berani, ya, nyatakan dengan jelas, ya, memang berlaku amanah rasuah. Cakap macam tu. Saya ada bukti amanah rasuah berlaku. Barulah sedap sikit orang nak saman, kan? Jadi saudara kena faham, tidak semestinya yang orang yang buat laporan polis, ya, boleh disaman. Kadang-kadang kita ni selalu cakap, kalau betul kerajaan benar, kenapa tak saman? Kenapa tak saman? Kalau betul, kenapa tak saman? Dia kena tengok dulu lah. Kena tengok juga, ya, macam mana boleh saman, macam mana tidak boleh saman. Kalau dia buat tuduhan direct, ya, dengan jelas menyatakan menteri ini rasuah, kan, itu boleh kita saman.
Tapi kalau dia bagi jumpa polis, report polis ataupun SPRM dan diminta pihak polis ataupun SPM mengadakan siasatan, kita tidak boleh saman dia. Cuma dia akan bermain dengan persepsi. Walau yang bodoh ni akan kata, oh betul, Cikgu Bat tu betul. Apa yang diperkatakan oleh Cikgu Bat itu adalah sesuatu yang benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Sebab itulah dia berani buat report polis, dia kata. Report polis ni saudara, semua orang berani buat. Apa masalahnya? Bukan menjadi satu kesalahan buat report polis. Apatah lagi kalau kita nak minta pihak berkenaan menyiasat. Dan kita alu-alukan. Di bawah Kerajaan Malaysia Madani, bawah PMX, dia sendiri sebut, kalau kamu tahu ada maklumat ataupun ada unsur-unsur penyelewengan, rasuah, memang kita galakkan anda membuat laporan. Kita galakkan, bantu kerajaan. Kerajaan pun sedang memburu orang rasuah-rasuah ini. Buat laporan. Tetapi jangan buat fitnah. Jangan buat tuduhan ataupun memberikan laporan palsu kepada pihak berkuasa. Kalau mereka membuat laporan palsu kepada pihak berkuasa, maka pihak berkuasa boleh mendakwa atas laporan palsu. Kalau nak mohon pihak berkuasa menyiasat, okey, boleh, tidak ada masalah. Berikan asas-asas untuk pihak berkuasa mengadakan siasatan. Kita pun bersetuju. Kalau boleh, kita nak galakkan seluruh rakyat Malaysia ini, tak kira apa parti politik, bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia Madani. Kita buru perasuah-perasuah. Kalau kita ada maklumat, kita maju hantar kepada pihak berkuasa untuk disiasat. Itu memang kita lalukan. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu ulang benda ini. Dia minta rakyat bersama membantu kerajaan untuk memburu perasuah-perasuah ini. Jadi tak perlu dah agakkan Cikgu Bat. Banyak dah kenyataan Cikgu Bat ni kantoi dah sebenarnya, saudara. Dia pandai main persepsi. Dulu dia main isu ambalat. Ambalat. Dah lama dah lama kantoi dalam parlimen. Bila Anwar menjawab isu ambalat. Yang ahli parlimen pembangkang pula punyalah bodohnya pergi kutip modal daripada Cikgu Bat, bawa kat parlimen. Bawa kat parlimen. Dan sekali ahli parlimen yang malu. Cikgu Bat dia tak malu sebab dia bukan berada dalam parlimen. Dia cuma luahkan di luar. Yang ahli parlimen pergi kutip modal daripada Cikgu Bat ni pasal apa? Dan sekali yang malu kamu. Bila kamu mengeluarkan satu fakta yang tak betul, dijawab oleh PMX dengan jelas, kantoi. Seperti mana yang Taqiyuddin pergi kutip, bawa dalam parlimen. Dan sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim kata apa? Ini ke standard peguam kampung. Kan dah malu. Bawa benda yang tidak ada asas. Sebab kamu malas mencari maklumat. Kamu malas nak cari maklumat yang boleh membantu kamu. Kamu kutip daripada mulut Cikgu Bat. Kau kalau kutip daripada mulut Cikgu Bat ni, apa yang kau dapat? Dia cakap pandai lah, menimbulkan persepsi. Boleh lah. Pandai-pandai dia cakap pun, dia bisnes online jual power bank pun tak tahu ke mana juga kan. Kalau hebat sangat cakap kan. Jadi sebab itulah saya kata, bawah Kerajaan Malaysia Madani ini, kita tidak takut kepada apa saja laporan-laporan yang dibuat. Laporan polis ke, laporan SPRM ke, kita tidak bimbang. Malahan kita mengalu-alukan sesiapa saja untuk membantu kerajaan memburu perasuah-perasuah ini. Kita alu-alukan sangat. Dan memang kita alu-alukan. Yang kita tidak suka adalah fitnah. Cakap pumpang-pumpang fitnah. Anwar ini kena AIDS lah, Anwar ada penyakit AIDS lah, Anwar ini ada akaun di Bank Israel lah dan sebagainya. Akhirnya Anwar buktikan kan, kapal Israel nak berlabuh pun tak boleh, nak mendarat pun tak boleh, apa pun tak boleh di negara kita ini. Usahakan kapal Israel, kapal-kapal yang lain, negara-negara lain yang nak berurusan dengan Israel, mereka pun tidak dibenarkan berlabuh di pelabuhan di negara kita. Ini ketegasan Anwar Ibrahim. Kamu nak kata dia ada simpan duit dekat Israel, orang yang simpan duit dekat Israel ni tak akan berani buat macam ni. Kalau orang ada simpan sorok duit di Amerika contoh, ataupun di Israel contoh, dia tak akan berani selantang ini. Bayangkan kalau betul Anwar ada hubungan dengan Israel, ada hubungan dengan Amerika Syarikat, dia tidak akan hentam Biden depan-depan dengan kenyataan dia yang tegas di depan Presiden Amerika Syarikat. Apakah dia berani kalau dia ada menyimpan wang banyak di Amerika Syarikat atau wang banyak di Israel?
Apakah dia berani menyekat kapal Israel kalau Anwar ada kepentingan dengan negara Israel? Ini akal kita boleh fikir sendirilah saudara. Kalau kita ada buat, kalau kita ada satu hubungan kepentingan dengan pihak lain, apakah kita berani kutuk dia? Bodohlah kita. Kita ada kepentingan dengan dia. Kita ada rahsia dia, rahsia kita yang dipegang oleh dia. Tiba-tiba kita kutuk dia. Berani kita? Takkan berani saudara. Takkan berani. Jadi sebab itu jelas bila Anwar mengecam sekeras-kerasnya tindakan Amerika di depan Presiden Amerika, dan Anwar juga menyekat kapal-kapal Israel, ini jelas menunjukkan Anwar Ibrahim tidak ada kepentingan apa-apa dengan Amerika Syarikat. Anwar Ibrahim tidak ada kepentingan peribadi apa-apa pun dengan Israel. Cukup untuk kita faham isu ni saudara. Tapi kalau kita bodoh di situ je lah. Kalau kita dengar dia cakap Cikgu Bat, kita jadi bodoh macam Cikgu Bat jugalah. Kalau kita dengar mulut daripada Taqiyuddin, macam itulah level kita. Sebab itu kita nak kembangkan pemikiran kita, otak kita, fikir betul-betul. Bila kita dapat maklumat, sama ada melalui media sosial ataupun TikTok dan sebagainya, jangan terus terima, jangan terus share. Dengar dulu, dapatkan maklumat, dapatkan kepastian dulu, supaya kita tidak terus diperbodohkan dan menjadi orang bodoh. Akhirnya kita memilih pemimpin-pemimpin bodoh. Sebab itu pemimpin bodoh lahir daripada pengundi-pengundi yang bodoh. Sebab itu ada yang macam MP Jasin, kan, lahirlah macam orang Sanusi, lahirlah orang macam MP Langkawi, lahirlah orang-orang yang macam ini, yang tak ada apa pun, tak ada apa-apa pun mereka lakukan apabila menjadi wakil rakyat. Sebab apa? Sebab kita memilih mereka. Kita memilih mereka menjadi wakil kita. Bila kita tak boleh nak pilihan yang tepat, maka kita dapatlah hasil macam itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.